Jaga-jaga suami-suami kita. Demo ni sebenarnya kata, tetapi kabur. Itu orang lelaki. Cuma bagaimana Islam mengurus kegatalan tadi kan. Sebab itu orang lelaki walau dia gatal macam mana pun, walau dia orang kata bernafsu macam mana pun kepada perempuan, Allah hadkan maksimum gatal itu takat 4 aja boleh kahwin dengan perempuan. Tak boleh lebih sampai 10. Sebab dulu ada di Johor, dia kahwin dengan 10 perempuan. Tuan-tuan mungkin pernah dengar dia punya berita ni. Di Johor dia kahwin dengan 10 perempuan. Pasal apa? Dia salah guna ayat Al-Quran. Allah kata fankihu ma tawalakum minan nisa masna. Kahwinlah perempuan itu dulu. Tengok orang lelaki kadang-kadang dia tengok Zat Allah suruh sendiri kata mula-mula kahwin dulu. Fankihu ma tawalakum minan nisa masna wa thulatha. Bila dah 2 tak cukup, yang faham lelaki ni tadi, dia kata 2 tak cukup, tambah lagi 3. Dah jadi 5. Wa thulatha wa ruba'. Dan kalau masa 5 tak cukup, tambah lagi 4. Dah jadi 9. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kita rasa macam risau tak boleh berlaku adil kepada 9 perempuan, itu tafsir adil. Fawahidah, dia kata tambah lagi seorang. Itu faham dia. Maka jadi 10 isteri dia. Ini namanya ajaran sesat, ya. Fahaman tu fahaman yang salah. Padahal Allah kata apa dia? Kahwin 2 atau 3 atau 4. Sekiranya risau tak boleh berlaku adil kepada 4 orang isteri, maka fawahidah seorang pun jadilah. Yang seorang tu pun pening kepala, ya. Yang seorang tu pun payah kita nak berlaku adil. Seorang pun sebenarnya payah kita nak berlaku adil kepada isteri. Apatah lagi kalau nak 2, 3, 4. Sebab itu orang lelaki yang kahwin lebih daripada seorang, kata Nabi, datang ia pada hari kiamat dalam keadaan bahunya sengit. Kalau dia tak adil. Kalau orang Kuala tu saya dengar dia berkata jalan ngempor. Jalan ngempor. Itu. Maknanya kata di hari akhirat besok, kalau kita tengok orang tu dibangkitkan dalam keadaan jalan sengit tu, kenalah yang ni suami yang tidak adil kepada isteri-isterinya. Maka sebab itu Allah kata fawahidah, seorang pun jadilah. Jadi orang perempuan setuju tak? Kalau suami kahwin kita seorang je. Kalau dia nak juga seorang lagi boleh tak? Boleh tak? Sebenarnya boleh. Perempuan kena jawab boleh. Tak boleh kata tak boleh. Saya memang tak setuju dengan hukum poligami. Kita kena kata boleh, kan? Tapi saya suka kalau suami saya setia dengan saya. Perempuan nak tahu apa betulnya, apa dia punya petua, macam mana suami nak dengan kita je, dia tak nak orang lain. Ini dah macam cerita rumah tangga pula, kan? Tapi ada kaitnya dengan makcik dia lagi. Betuanya ada beberapa. Yang pertama, tanya dekat suami, bang, abang nak kahwin seorang lagi ni pasal apa? Kan? Suami biasanya akan jawab, ini jawapan ni kuat, dia pukul. Pasal orang lelaki ni kalau bab ini dia pegang. Apa dia? Kan ini sunnah Nabi. Dia jawab pun dia garang. Kan? Dia fikir tadi. Kan ini sunnah Nabi, awak bukan tak tahu abang nak bina masjid. Ini sunnah Nabi. Nabi kata apa? Al-nikahu sunnati. Faman lam ya'mal fi sunnati falaysa minni. Kita pun tercengang. Bila masa suami aku hampir berhaji ni? Ngaji ada betul pun mantap. Tiba-tiba hadis kahwin ni ingat pula. Sunnah nikah itu sunnahku. Barang siapa tidak beramal dengan sunnahku, kata Nabi, bukan ia daripada kalangan aku. Tanya balik suami. Okey, saya setuju abang kata ini ikut sunnah. Abang tahu tak sunnah Nabi macam mana? Nabi kahwin dengan isteri pertama dia siapa? Siapa namanya? Khadijah binti Khuwailid. Tadi saya baru sembang dengan Tuan Bakri kita di kantin. Kalau tuan-tuan tengok program pencetuk rumah tu, Isnin, Selasa, Rabu, malam dia ada serambi pencetuk rumah. Kan? Kami punya aktiviti harian. Ada satu malam tu dia tayang saya buat street dakwah. Saya pergi buat dakwah di jalanan. Saya sumpah ada. Pasal apa? Itu hadiah kerana menang minggu keempat. Saya bawa tajuk Juwana, minggu tu saya juara. Saya dapat hadiah buat street dakwah. Kalau program reality lain, bila menang, dia dapat kamera.
dia dapat petik air, dia dapat macam hadiah. Tapi kami punya hadiah dapat buat apa ni, umpama macam kena denda itulah hadiah. Nah, dapat tugasan. Jadi tugasan saya ialah membuat dakwah di jalanan. Dia hantar saya seorang-seorang dekat, saya tak pasti, tuan-tuan mungkin tahu jalan Dorai Sami maksudnya, dekat Bukit Bintang. Banyak jalan tu semua gelap malam. Saya lalu-lalu tu, orang isteri bawa dia dalam van. Dia kata, Ustaz, kami akan tinggalkan Ustaz dekat sini. Tuf. Mana aku nak mati dekat sini ni, mati. Kan? Saya tengok depan-depan tu dengan bonzo ada, dengan yang seksi tu semua. Dah tentu lah. Yang bonzo mati apa, mati buat sini. Nak buat nanya lagi kan? Tapi dia kata, Ustaz jangan risau, kami tak jauh daripada Ustaz. 4-5 meter kami ada dekat balik tiang lah, apalah semua kan. Tapi Ustaz kena buat dakwah di jalanan. Saya dapat 4 orang, 3 laki-laki, seorang perempuan. Yang 3 laki-laki ni seorang tak nak sembang dengan saya. Tak ada masa, saya sibuk. Tak apalah, 2 orang mahu. Dan yang paling saya rasa rezeki malam tu saya dapat sembang dengan seorang wanita. Dan yang saya rasa amat lagi rezeki pasal dia seksi. Rezeki yang tak salah. Bukan senang nak dapat rezeki dia tu. Sebab selama hari ni saya duduk di Jair apa semua kan, di sana kemari ceramah lah apalah. Bukan senang nak dapat rezeki dia. Malam tu bila dia hantar itu saya dapat rezeki. Perempuan tu seksi, dia pakai baju tube pagi. Ya, hanya tutup dada saja sampai ke perut. Yang memang baju tiup dia bagi. Jadi saya sembang dengan dia dekat kedai kopi. Kan? Dalam sembang tu, saya kata awak kena berubah. Kan? Mana nak tahu Allah ambil nyawa awak secara tiba-tiba? Kan? Awak dah berapa lama macam ni? Dah lama dah, 4 tahun. Nak keluar dari sekolah. Habis SPM saya terus jadi macam ni. Kan? Memang life saya macam ni. Kawan-kawan saya sekeliling saya macam ni. Awak kena berubah, awak kena cari jalan. Awak pernah dengar tak kisah dulu pelacur, tetapi dia bagi minum seekor anjing. Lalu lepas itu kita katalah dia bertaubat apa semua kan, Allah ampunkan dosa dia. Maknanya awak masih ada peluang untuk bertaubat dan diampunkan Allah. Mudah-mudahan awak masuk syurga. Awak pernah dengar tak kisah ada seorang pemuda bunuh orang 99. Dia benarkan 100, dia bunuh 1 orang paderi lah kita kata itu. Ya, lepas itu dia bertaubat, Allah ampunkan dia. Lepas itu dia kata apa dia? Ustaz cerita apa ni? Ustaz saya cerita lagi tak secara orang jahat. Saya mana tahu cerita-cerita tu? Saya tak baca, saya tak baca. Dalam hati saya, tak ada juga. Dia nak baca begitu kan? Saya baca majalah mangga je kan? Baca majalah Playboy lah apa semua, saya tak main tu. Oh ya tak ya juga. Tapi saya kata awak memang kena berubah. Sampai bila awak nak macam ni? Okey, saya boleh terima. Tapi saya nak ubah, saya perlu ada seorang yang boleh bimbing saya. Saya pun kata, oh memang betul. Kena ada satu orang yang boleh bimbing awak. Kalau tidak, macam mana awak nak ubah? Okey. Jadi sebenarnya Ustaz tahu tak? Allah telah menghantar Ustaz kepada saya untuk bimbing saya. Apa dia cakap ni? Ya, maksud awak macam mana? Yalah, Ustaz setuju tak nak kahwin dengan saya? Ni dia elok ni elok suruh ke atau